program tapi terlupa tekan butang record sampai habis tak tekan. Alhamdulillah dah record. Baik. Jadi program Bicara Sejarah ini adalah satu program yang dirangka oleh saya untuk memenuhi tugasan subjek volunteerism, kesukarelawanan, dan akan berlangsung selama sebanyak 3 siri, iaitu malam ini adalah siri yang pertama yang kita akan membincangkan tentang pengenalan awal, pengenalan asas tentang Kesultanan Melaka, dan saya akan lampirkan bersama saya slide. Rasanya kalian dah boleh nampak kot yang ni bicara sejarah ni. Ini slide-nya dan kita akan menggunakan bahan lah daripada slide ni sebab ianya akan amat-amat bantulah. Kalau cerita saja berdasarkan dengar saja tutur kata saya ni memang akan mengantuk sama. Jadi saya selitkan ilustrasi-ilustrasi, gambar-gambar yang berkaitan untuk sama-sama kita dapat lihat, oh ini kehebatan Melayu Melaka, ini keagungan Melayu Melaka. Baik. Jadi alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang program malam ini, saya perkenalkan diri saya sebaringkas. Saya Adlin Syaimi bin Baharom, pelajar tahun 2. Usuluddin Sejarah dan Tamarikh Islam, Akademi Pengajar Islam Muslim Malaya di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya. Dan sejarah adalah bidang saya. Jadi sebab inilah topik ini dipilih. Sebab semasa ini pun saya mengambil subjek sejarah Islam di Nusantara. Jadi sedikit sebanyak ia membantu saya lah untuk, sebenarnya program ni untuk tugasan khusus yang lain. Khusus volunteerism tu. Itu adalah khusus universiti yang mana rata-rata seluruh pelajar Muslim Malaya boleh ambil khusus ini untuk tambah dia punya kredit lah, jam kredit. Jadi tanpa kita buang masa, kita teruskan dengan kita punya pembentangan. Dan jika antum ada soalan-soalan yang berkaitan, boleh lampirkan di ruangan chat ataupun ruangan chat ni lah kan, meeting di apa benda ni, chat. Kalau ada soalan-soalan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan menjawab. Sebab saya rancang untuk kita habis tepat pada pukul 10, kita tak nak delay dari segi masa. Sebab ini pun dah lewat lah sekarang, 9-10 minit. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada slide. Sebelum tu minta respon, nampak ke slide ni? Saya dah set full screen dah ni. Boleh nampak. Baik, nampak Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini posternya lah, handsome kawan tu. Saya tak kenal sangat. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum kita dalam bidang sejarah, kalau sejarah ringkasnya, sejarah ini kita perlu berpaksi kepada bahan bukti lah, ataupun dari istilahnya kita panggil sebagai sumber. Baik, dalam sejarah ini, bila kita bercakap tentang sejarah, khususnya sejarah Islam, sumber-sumber ni perlu diambil ataupun diteliti daripada sumber ni ada banyak. Yang pertama adalah sumber premier. Sumber premier ni adalah secara ringkas manuskrip lama-lama ataupun manuskrip yang asal awal-awal tu ditulis. Contohnya Sulalatus Salatin yang ditulis oleh Tun Sri Lanang ni. Jadi Sulalatus Salatin yang pertama sekali ditulis oleh Tun Sri Lanang itu adalah dianggap sebagai manuskrip. Dan juga kalau kita tengok dalam garis besar sejarah, dia ada penulis-penulis yang copy, dia yang tulis balik kepada kitab yang lain. Itu pun dijadikan sebagai sumber primer. Dan artifak-artifak, ada inskripsi sejarah, ada batu-batu yang ditemui, ada batu nisan dan sebagainya, itu semua digelar sebagai sumber primer, iaitu sumber yang pertama sekali kita temui. So sumber primer ni amat penting, sangat-sangat penting untuk menunjukkan bahawa sejarah itu benar-benar berlaku. Baik, lepas tu dia ada pula sumber sekunder. Sumber sekunder ni adalah dia berlawanan, kontradik dengan sumber yang primer, iaitu sumber sekunder ni mungkin dia antara contohnya dah saya bagi artikel. Artikel ni dia tulis mengenai sumber primer, dia merujuk kepada sumber yang pertama. Jadi dia dah lepas sedikit daripada sumber primer. Baik, jadi antara pencatat sejarah Melaka, macam mana orang-orang ataupun para sejarawan menulis tentang sejarah Melaka? Maka mereka akan refer kepada sumber primer. So antara sumber primer yang saya tengah lampirkan dekat anda sekarang ni adalah yang seperti berikut senarai-senarai ni. Jadi saya bacakan. Yang pertama ada sekali adalah sumber primer iaitu manuskrip Sulalatus Salatin, ataupun kalau dia punya istilah bahasa Melayu dia sejarah Melayu.
Sulalatus Salatin yang tulis oleh Tun Sri Lanang. Sulalatus Salatin ni sangat-sangat famous, dan DBP pun ada keluarkan dia punya buku Sulalatus Salatin, tapi bukanlah semua prima tu. Dia ada kalau kita bahasa Arab kita panggil tahqiq lah. Ada penambahbaikan, tapi dia punya asal tu tak silap saya disimpan oleh muzium-muzium ataupun pihak-pihak berautoriti lah. Contohnya Perpustakaan Negara Malaysia, lepas tu British Library pun ada simpan tak silap. Sebab kalau antum nak tengok dia punya manuskrip yang betul-betul ditulis pada zaman tersebut, 1600 tahun Masihi, boleh lihat di British Library. Dia ada banyak-banyak kitab. Lepas tu yang kedua, antara pencatat sejarah Melaka yang mana para sejarawan merujuk kepada mereka ialah Tomé Pires. Iaitu dia punya buku Suma Oriental. Tomé Pires ni adalah bendahari kewangan dan ahli pelayan Portugis. Seperti mana yang kita tahu, Melaka ni pada zaman kejatuhannya dia dijarah oleh Portugis. Jadi kebanyakan daripada pencatat sejarah Melaka ni adalah terdiri daripada orang-orang Portugis. Sebab mereka ni ada yang menjadi duta, menjadi gubernur, menjadi pelayaran, menetap di Melaka sendiri. Jadi mereka menulis berdasarkan apa yang dilalui pengalaman oleh mereka. Yang ketiga, Duarte Barbosa. Dia ada tulis buku Book of Duarte Barbosa. Dia adalah pegawai Portugis di India. Waktu tu kita panggil antara tempat yang famous di India adalah Goa lah. Goa ni di selatan India. Lepas tu dia juga adalah penterjemah kepada Alfonso de Albuquerque. Ini nama yang sangat-sangat familiar dalam buku sejarah yang kita tahu. Alfonso de Albuquerque ni, dia adalah kapten kapal. Kapten kapal yang bertanggungjawab mengatur serangan kepada Kota Melaka. Sebab itulah nama dia yang di-highlightkan. Sebenarnya banyak lagi, ada kelasi kapal, ada orang-orang yang menjaga kapal, ada nama-nama lain yang disebutkan. Dan Duarte Barbosa ni juga, dia berlayar bersama dengan Ferdinand Magellan dan Awang Hitam. Ini sejarah lain pula. Kalau nak hurai dalam ni memang tak cukup lah masa. Cuba secara ringkas, Ferdinand Magellan ni lah yang orang awal dikatakan mengelilingi seluruh dunia, tapi faktanya tak tepat. Yang tepatnya adalah Awang Hitam. Iaitu Awang Hitam ni adalah pembantu kepada Ferdinand Magellan. Dan Ferdinand Magellan dengan Awang Hitam ni kalau kita baca sejarah, mereka dua, Ferdinand sebagai tuan, Awang Hitam ni sebagai hamba. Jadi Awang Hitam ni belajar bahasa Portugis, mengelilingi satu dunia, mengikut tuannya Ferdinand Magellan ni. Ferdinand Magellan ni asal, tak apalah, nanti kita cerita lain. Jadi Duarte Barbosa ni pernah berlayar bersama dengan Ferdinand Magellan. Lepas tu pencatat yang ketiga ada Gaspar Correa. Dia tulis sejarah Landes de India. Dia adalah setiausaha dan pembantu kepada Alfonso de Albuquerque. Ini kata ada orang lain gitu. Gaspar Correa. Lepas tu ada Joa de Barros, nak sebut tergilat lidah. Lepas tu ada Fernão Lopes de Castaneda. Ada tulis History of the Exploration and the Conquest of the Indies by the Portuguese. Adalah dia punya sejarah-sejarah tu. Lepas tu penulis seterusnya Damião de Goes, tokoh Renaissance Portugis. So kalau kita buka sejarah, tak ingatlah form 5 ke form 4, ada berlaku zaman Renaissance. Renaissance ni satu zaman kebangkitan daripada zaman gelap pada era Eropah. Jadi dia adalah salah satu tokoh Renaissance Portugis. Lepas tu ada Godinho de Heredia. Dia tulis Description of Malacca. Dia ni adalah seorang pelakar peta dan pakar geografi, dan waktu dia kecil, dia tinggal di Melaka sebelum dia berpindah ke Goa. Tak silap, dia adalah antara orang pembesar jugalah, pembesar Portugis yang mengikut ayah dia. Baik, berikut adalah senarai pencatat sejarah Melaka. Jadi kebanyakan apa yang saya cerita selepas ini ditemui ataupun dilaporkan dalam mereka punya kitab ataupun manuskrip yang mereka tulis. Tapi dari sudut pemahaman sejarah, dari sudut refleksi, kita kena baca juga bab-bab lain tu. Mereka tulis ni sebab mereka pun agama Kristian. Jadi mereka akan ada persepsi buruk yang mereka tulis tentang Islam, tentang orang Melayu dan sebagainya. Dalam hal-hal yang berikut, maka itu bicara bab lain pula. Cuma kita ambil fakta yang mereka sebut. Dari sudut lokasi, dari sudut bilangan askar dan sebagainya. Baik. Seterusnya. Okey, ini tentang sejarah ringkas pengangkasan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, jadi Melaka ni sebelum dia wujud sebagai satu kesultanan yang agung, kesultanan yang hebat, mantap dan sebagainya,
dia diasaskan oleh seorang yang datang daripada negeri Jawa, iaitu Parameswara pada tahun 1400 Masihi. Jadi Parameswara ni seperti mana yang kita selalu sebut, dia adalah putera raja kepada Palembang dan keturunan Raja-Raja Sriwijaya dari dinasti Sailendra. Okay, jadi kita kena balik pula kepada kerajaan sebelum Melaka, iaitu kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ni adalah antara satu kerajaan yang sangat-sangat hebat lah kalau kita baca, sebab dia kerajaan maritim yang menguasai hampir seluruh Nusantara pada ketika tersebut. Tapi dia punya Sriwijaya ni adalah dia punya dinasti-dinasti dah. Ada Sailendra, lepas tu ada dinasti lain lah. Jadi Parameswara ni daripada dinasti Sailendra. Tapi bila kita baca sejarah, bila kerajaan Sriwijaya ni dia telah runtuh, diganti pula oleh kerajaan Majapahit. Jadi kalau antum tengok pada peta ataupun lokasi kerajaan-kerajaan ni, dia ada di Kepulauan Jawa. Jawa tu kalau antum tengok dia terbahagi kepada 3 kan. Satu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi setiap Kepulauan Jawa ni ada boleh kata berpuluh-puluh kerajaan yang wujud di sana. Nak kata hebatnya kerajaan Melayu ni, berpuluh-puluh kerajaan yang wujud. Baik. Jadi Parameswara ni daripada Putera Raja Palembang, pada ketika kejatuhan Sriwijaya, iaitu digantikan oleh pemerintahan Majapahit. So faham-fahamlah bila mana sesuatu kerajaan dapat menguasai atau meruntuhkan kerajaan yang lain, maka mereka ni kebiasaannya akan menjadi tradisi untuk menghapuskan keturunan kerajaan sebelum tersebut. Jadi Parameswara ni diburu oleh Raja Majapahit pada ketika itu. So mereka lari untuk menyelamatkan diri, bawa keturunan Parameswara ni singgah ke Temasek. Di Temasek, ini ada juga kisah-kisah di Temasek juga Parameswara jadi gubernur dan sebagainya. Tapi nak cerita panjang, jadi anda ringkaskan. So dari Temasek, bila ada konflik dan sebagainya, lari pula ke atas, iaitu dalam daerah Johor, anda tak ingat tempat dia. Dan seterusnya dinasti yang terakhir menjadi Parameswara punya tempat adalah bergerak ke Melaka dan berjaya untuk menubuhkan kerajaan. Baik. So dia punya garis masa antara kerajaan Melaka ni dalam 500 tahun, macam itulah, 500 tahun lebih. Sebab kalau kita tengok 1511 Melaka jatuh pada tangan Portugis. Jadi sebelum tu adalah zaman-zaman fasa-fasa kebangkitan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi zaman kemuncak ataupun zaman keemasan Melaka, so setiap tamadun ataupun setiap kerajaan ni dia ada zaman-zaman kemuncak. Iaitu kita panggil zaman mencapai kemajuan, zaman mencapai teknologi, mencapai sosio budaya yang sangat tinggi. Maka zamannya adalah pada fasa pemerintahan Sultan Mansur Shah, iaitu pada tahun 1456 sehinggalah 1477. Dan dalam masa ini, dalam fasa pemerintahan 1456 sampai 1477 ni, kalau antum nak tahu, ini adalah sezaman dengan Sultan Muhammad Al-Fatih di Osmaniyah, anak kepada Sultan Murad II. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih sezaman dengan Sultan Mansur Shah. Lepas tu, satu abad keberadaan Melaka. Satu abad, Melaka mempunyai 8 orang sultan yang telah memerintah sehinggalah kejatuhannya di tangan Portugis. Jadi sepanjang tempoh pemerintahan Melaka, ada 8 orang sultan yang telah naik sebagai sultan dan memerintah Melaka. Baik, ini adalah sultan-sultan, ilustrasi sultan-sultan yang telah memerintah Melaka. Yang pertama sekali, of course lah, Parameswara. Lepas tu ada anak dia Sultan Megat Iskandar Shah. Lepas tu ada Sultan Muhammad Shah. Ada Sultan Ibrahim Shah. Lepas tu Sultan Muzaffar Shah. Bila masuk ke Sultan Muzaffar Shah ni, dah masuk ke bibit-bibit fasa kemuncak Melaka. Pada ketika itu, Melaka memang sangat-sangat kaya lah. Memang sangat-sangat hebat. Dan zaman kemuncak pergi pula kepada Sultan Mansur Shah. Lepas tu pergi pula kepada Allah. Dia terlindung, anda tak nampak. Sultan yang bawah ni. Lepas tu pergi kepada Sultan Mahmud. Sultan Alauddin Riyad Shah kot tak silap ni. Yang selepas Mansur Shah ni. Lepas tu Sultan yang terakhir ialah Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud ni lah yang kita duk baca tu, peristiwa Sultan Mahmud mangkat di Julang tu. Itu ada kisah dia pula. Daripada jurai keturunan Sultan Mahmud ni lah, waktu tu Sultan Mahmud
waktu dah diserang oleh Portugis, Sultan Mahmud lari ke anda tak ingat nama tempat Lingga kot di Indonesia. Waktu tu tak adalah istilah Indonesia, tak wujud lagi Indonesia sebenarnya. Kepulauan Melayu. Dan jadi anak-anak Sultan Mahmud ni ada 2 orang yang meneruskan legasi Sultan Mahmud mendirikan kerajaan di Johor. Lepas tu ada juga keturunan Sultan Melaka ni yang berkahwin dengan puteri Pahang, pemerintah Pahang. Sebab itulah kalau kita tengok silsilah keturunan raja-raja kita sekarang ni, Sultan Johor dan Sultan Pahang antara yang memiliki darah keturunan Sultan Melaka. Baik. Seterusnya, okay, kita masuk kepada Kota Melaka. Baik. Jadi Kota Melaka ni, kalau kita dengar orang cakap ataupun dengar imperialis orientalis yang bercakap, Kota Melaka ni kecil sebenarnya, tak ada apa pun. Melaka ni macam kota biasa saja. Jadi itu adalah satu persepsi buruk ataupun tanggapan negatif yang ingin dibina dalam pemikiran kita. Sangat-sangatlah kontradik dengan fakta yang sebenar. Kota Melaka kalau kita nak lihat, ia adalah kota yang sangat-sangat besar, sangat-sangat padat dan sangat-sangat sibuk. Baik, kalau sebab kita kalau nak tengok pada zaman tersebut 14 ataupun 15 abad yang ke-15, kalau jumpa kota-kota yang sangat besar, mestilah akan menunjukkan kepada tanda-tanda berdirinya ketamadunan atau berdirinya pemerintahan yang sangat-sangat hebat. Jadi, lepas tu Portugis melihat kota ini sebagai sangat menakjubkan, lebih hebat dari kota-kota di pelabuhan India. Ini disebut dalam kitab-kitab atau buku-buku macam Tomé Pires tadi tu, Sumber Oriental dan sebagainya. Depa ni bila mai ke Melaka, depa tengok Melaka ni, ush, ini lebih hebat daripada kota kat Portugis ni. Dia tengok kota Melaka macam tu. Sebab dia ada pengalaman, sebab biasanya pelayaran-pelayaran atau pelayar-pelayar, mereka akan singgah ke banyak tempat-tempat sebelum menuju ke tempat yang terakhir untuk mereka tuju. So, bila mereka tujunya tu, mereka akan bandingkanlah dengan tempat-tempat yang mereka telah kunjungi sebelum ni. Macam di Venice. Venice antara tempat-tempat pembangunan Renaissance, zaman Renaissance di Itali dan sebagainya. So, mereka kata, uish, Melaka ni sangat-sangat menakjubkan. Sangat-sangat hebat dari kota-kota di pelabuhan India. Lepas tu Melaka ini penuh dengan warga asing atas kapasitinya sebagai pelabuhan antarabangsa. Jadi pada ketika itu, pada zaman pemerintahan Sultan-Sultan Melaka ini, perniagaan sangat berlangsung dengan sangat-sangat padat, sangat-sangat menguntungkan. Sebab apa? Boleh kata setiap hari beribu-ribu kapal yang berlabuh di Kota Melaka. Ini fakta. Ada yang kata 8,000, ada yang kata bawah 10,000. Anda tak pastilah, itu kena rujuk fakta. Tapi boleh kata beribu-ribu kapal yang singgah ke Kota Melaka untuk melakukan transaksi perdagangan. Antara barang-barang yang jual tu seperti emas, sutera, timah, perak, rempah dan lain-lain. So dalam Kota Melaka ini, kira-kira terdapat 30,000 buah rumah dengan 200,000 para lelaki ketika musim angin monsun. Belum termasuk keluarga mereka. Ni lelaki sajalah, macam ketua keluarga. Sekejap, saya ada orang nak masuk lah, saya lepas sekejap. Baik, alright, kita sambung. Baik, jadi macam saya cakap tadi, ada 200,000 para lelaki pada musim angin monsun atau musim hujan lah. So itu anggaran yang telah ditetapkan oleh penulis-penulis pada ketika itu. Jadi satu jumlah yang sangat ramai lah populasi Melaka pada ketika itu. Jadi populasi ini juga boleh menjadi petanda kepada kemajuan sesebuah pemerintahan ataupun pentadbiran. Lepas tu Melaka dihuni oleh pedagang-pedagang yang terkaya di dunia pada ketika itu. Kalau macam sekarang ni kita mungkin ada billionaire, ada yang harta banyak lah, Elon Musk dan sebagainya. Waktu tu Melaka ada orang-orang macam Elon Musk ni di Melaka. Nak kata Melaka ni sangat-sangat hebat lah. Tapi kalau bagi anda, sekaya mana pun mereka tak akan dapat menandingi kekayaan Sultan Melaka pada ketika itu. Lagi kita akan lihat lebih lanjut. Jadi kekayaan pedagang ini, seperti mana yang ditulis, ia diukur dengan unit kiraan kuintal. Ini unit kiraan Portugis lah pada ketika itu. So, 1 kuintal 100 kilogram. Itu dia punya 1 kuintal 100 kilogram. Jadi kalau 10 bahar emas bersamaan dengan 4,000 kilogram.
Sepuluh bahar emas ni macam bahar ni macam nak cakap dia macam kotak ataupun macam mana nak cakap. Dia macam tu lah, macam kotak yang menghimpunkan letak emas banyak-banyak dalam tu. So 10 bahar emas sama dengan 4,000 kilogram. Subhanallah. Sangat-sangat banyak lah. Kita 1 gram emas pun dah sibuk tak boleh nak beli. Ini 4,000 kilogram emas pada waktu itu. So sebahagian peniaga yang kaya pada ketika itu, dia ada dalam koleksi dia 10 hingga ke 12 bahar emas. Bapa. Dalam 5,000 ataupun 6,000 lebih bahar emas yang wujud dalam koleksi ataupun harta mereka. Itu peniaga yang kaya. Tak laluan. Ya. Tak nampak. Tak nampak Allah sallallahu Muhammad. Sorry ya, maaf. Alright, nampak Okey ke? Nampak. Okey. Alright. Okey, ini yang nak cakap sebentar tadi lah. So, kebanyakan peniaga-peniaga yang kaya ni dia ada harta 10 hingga ke 12 bahar emas. Beribu-ribu kilogram. Sangat-sangat banyak lah kalau kita nak convert dengan nilai emas pada ketika ini. Tak dapat lah. Memang auto alih syukri lah jadinya. Dan waktu Melaka ni ada yang dikenal pasti ada 2-3 tempat sebagai pusat pelombongan emas. Salah satunya berada di Pahang. Pahang antara pengeluar emas pada ketika itu yang menyumbang kepada kepesatan ekonomi Melaka pada ketika itu. Baik, itu tentang Kota Melaka. Okay, jadi ada tunjukkan ilustrasi-ilustrasi yang telah dibuat oleh pengilustrasi tentang Kota Melaka berpandukan kepada ayat-ayat ataupun penyataan fakta dalam Surah Al-Tusan Latin. So dalam Surah Al-Tusan Latin ni dia ada bincangkan tentang macam mana terletaknya Kota Melaka ni, macam mana dia punya penyusunan, dia punya jalan, dia punya jambatan. Ini ilustrasi dia. So antum boleh tengok tu, nampak tak mouse yang saya tunjuk ni? Jadi antum boleh tengok kat mouse tu. Okay, jadi yang ini adalah Masjid Agung Melaka. Okay, masjid ni. Ini adalah Masjid Agung Melaka. Ini adalah Jambatan Melaka. Lepas tu yang ni adalah istana. Nampak kan? Ini adalah istana. Istana Melaka ini terletak di atas bukit. Baik. Kita tengok gambar seterusnya. Baik, ini adalah ilustrasi juga menunjukkan kepesatan macam anda sebut sebentar tadi, hari-hari ada beribu-ribu kapal yang berlabuh di Kota Melaka. Ini ada rumah-rumah, ini dia punya jambatan. Okey, sikit je. Ada gambar-gambar selepas ni lah, nanti nak tunjuk lebih lanjut. Ini antara ilustrasi ni lah. Alright. Okay, kita pergi kepada Melaka masyarakat intelek. So, kita pergi daripada sudut pendidikan lah di Kota Melaka. So, orang Melaka mengamalkan adat dan Islam dengan begitu tertib. Mereka bersifat berani secara semula jadi, bersopan santun dan cintakan keamanan. So, daripada ayat ni, bila sampainya seruan Islam di bukan di tanah Melayu lah, di Kepulauan Melayu. Ini kita kena perbincangkan dari sudut teori pula ni, teori kedatangan Islam. Dulu kita belajar ada 3 teori. Yang pertama, teori Islam ni datang ke tanah Melayu, ke Nusantara ini melalui Arab ataupun melalui orang Arab. Itu teori yang pertama. Dan teori inilah yang diterima pakai oleh Syed Naqi Al-Attas dan beberapa orang lagi yang menyokong teori ini sebab ada catatan penting lah. Lepas tu ada teori dari India. Islam datang daripada India. Ada juga teori itu. Lepas tu ada juga teori Islam ini datang daripada China. Jadi ini sudut lain pula, nak kata berbincang tu dari sudut lain. Cuma nak kata bila Islam datang dalam Nusantara ini, Islam itu sangat-sangat dipegang kukuh dan menjadi diselati dengan mereka punya adat. So adat budaya mereka ini berpaksikan kepada Islam dan sebagainya. Lepas tu mereka ini tinggal di rumah besar, bertangki air dan mempunyai kebun dan taman-taman di luar Kota Melaka. So kebanyakan penduduk Melaka yang menetap di Melaka ini,
mereka ada rumah-rumah yang besar yang mereka bina. Sebab macam dah cakap tadi tu, Melaka ini penduduk dia adalah antara orang-orang yang kaya. So mereka ada rumah sendiri. Lepas tu rumah mereka ni ada tangki air. Nak kata punya sistematik. Dia punya sistem pengairan di Melaka ini. Ada tangki air. Kita ingat tangki air ni baru wujud waktu zaman-zaman kita. Tapi dah waktu Melaka tu dah ada tangki air. Lepas tu mereka ni ada kebun dan taman-taman di luar kota Melaka. Ataupun dalam bahasa kita ni mereka ada dusun. Mereka ada tanam pokok manggih ke, pokok pelau ke, ada di luar-luar kota Melaka. Mereka punya tanah, mereka tanam. Itu. Lepas tu Sultan Melaka ini lebih mengambil berat tentang masalah masjid. Ya, ini berkaitan dengan urusan agama berbanding masalah lain seperti Sultan Alauddin Riayat Shah. Ini antara sultan-sultan yang sangat menitik beratkan tentang masalah agama. Jadi tentang masjid, tentang agama, maka Sultan Alauddin ni sangat-sangat hebat dalam menjunjung agama. Lepas tu Melaka juga ada sistem pentadbiran yang sistematik. Saya nak tunjuk sistem pentadbiran mereka, sebab itulah mereka ini mampu untuk muncul sebagai kuasa dunia. Melaka antara salah satu kuasa dunia juga dulu tu. Sebab ada pentadbiran yang sistematik. Sebab pemimpin mereka ini sangat-sangat berkaliber dan berwibawa. Contohnya Tun Perak. Lepas tu ada Hang Tuah, Hang Jebat, Hang semua tu lah. Ada lagi Han Nadim. Saya akan tunjuk nama-nama mereka. Lepas tu masyarakat Melaka menyukai muzik. Ia dimainkan suatu perang untuk bangkitkan semangat pejuang. Banyak peralatan muzik Melaka seperti gong, gendang, serunai, nafiri, nagara, gendir, macam-macam lagi lah. Kopak, ceracap, selimbung, rebab. Sekejap ada orang request tu masuk. Baik. Okay. Kita duk fikir masyarakat Melayu Melaka ni macam biasa-biasa je kan. Macam kat Goa ke apa. Tak. Mereka ni bila sampai ada alat muzik. Mereka ni sangat suka dengan muzik. Nampak ni. Anda dah senaraikan macam-macam dia punya alat muzik. So banyaklah fungsi alat muzik ni waktu perang, main waktu bersantai dan sebagainya. So kalau kita tu rujuk teori-teori ataupun konsep-konsep tentang sesebuah ketamadunan, bila sesebuah ketamadunan ada alat-alat muzik yang tersendiri, maka itu menunjukkan ketinggian peradaban mereka. So Melaka ni salah satulah peradaban yang tinggi. Lepas tu permainan catur sebagai permainan rakyat. Ini yang agak pelik untuk didengar, tapi ia berlaku. Kita ingat chess ataupun catur ni datangnya daripada golongan-golongan imperialis barat ataupun datang daripada golongan-golongan barat ataupun orang lain lah. Tapi sebenarnya dalam masyarakat Melaka sendiri dah ada catur. Cuma tak adalah ikut queen, horse dan sebagainya tu. Dia adalah buah-buah yang tersendiri. Mungkin dia ada buah laksamana, ada buah kulu balang dan sebagainya. Kita tak tahulah. Tapi memang ada permainan catur menjadi permainan rakyat. Lepas tu orang Melaka juga pintar dalam ilmu hisab matematik. Digunakan dalam urusan perniagaan, penentuan kiblat, pengiraan zakat pusaka dan ilmu falak. So mereka ni bukan kaleng-kaleng lah. Macam Adi Putra pula. Mereka memang hebat. Dalam matematik pun hebat. Sekejap Baik. Baik, kita sambung. Jadi itu antara sedikit sebanyak tentang masyarakat Melayu Melaka ni. Dan orang Melaka juga mempunyai seni ukir yang tersendiri. Seni-seni ukir ni dapat kita lihat pada bangunan-bangunan yang didirikan pada Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya Masjid Besar ataupun Masjid Agung Melaka. Lepas tu di Istana Melaka sendiri. Sangat-sangat banyak ukiran yang telah ditonjolkan. Menunjukkan bakat atau bukan bakat lah, menunjukkan kreativiti masyarakat Melaka pada ketika itu. Baik. Ini contoh bentuk buah-buah catur Melayu yang lama. Kita nak translate pun tak faham lah. Tapi kita tengok ada gaya-gaya macam pengaruh Hindu-Buddha sedikit. Nampak buah dia kan, macam ada tajam hujung tu. Baik. Okey, ini adalah hierarki pentadbiran Melaka. Jadi orang yang paling berkuasa sekali dalam Melaka ini tak lain tak bukan adalah Sultan Melaka sendiri.
Dia memang sangat-sangat berkuasa lah. Dia macam level-level Maharaja Cina macam tu lah. Macam level-level Maharaja Napoleon, macam Maharaja Rom Timur, Rom Barat. Jadi Sultan Melaka ni level-level macam tu. Lepas tu bawah Sultan Melaka ada bendahara. Bendahara ni antara contoh kalau dia punya skop tugasan ataupun peranannya, kalau Sultan Melaka gering ataupun Sultan Melaka pergi melawat ke negara-negara lain, jajahan takluk yang lain, maka bendahara inilah yang akan memimpin Melaka pada ketika itu. Kalau Sultan Melaka sakit atau gering, bendahara lah yang akan mengambil alih tampuk kepimpinan. Antara tokoh-tokoh bendahara yang pernah jadi bendahara, Tun Perpatih Besar Bendahara Seri Waraja. Lepas tu ada Bendahara Seri Amar Diraja. Ada Tun Perpatih Sedang, Tun Ali Narani Raja, Tun Perak. Tun Perak ni zaman kemuncak lah, pada zaman Sultan Mansur Shah. Lepas tu ada Tun Perpatih Putih, ada Tun Mutahir, dan yang last sekali Bendahara Tepuk. Tepuk ni lah yang orang kata tua sikit. Dilantik pada zaman Sultan Mahmud Shah. So antara salah satu faktor yang menyumbang kepada kejatuhan Melaka lah bila lantik pemimpin-pemimpin yang agak tidak menunjukkan semangat kepimpinan yang tinggi. Lepas tu bawah bendahara, ini yang kita bagi sebagai pembesar berempat. Yang pertama ada Temenggung. Lepas tu yang kenapa tak keluar? Ana rasa ada nama-nama yang Ana letak tapi macam tak apalah. Okey. Ada Temenggung, lepas tu ada Shah Bandar. Lepas tu ada Penghulu Bendahari dan juga Laksamana. Jadi Temenggung ni fungsinya seperti polis lah. Polis ataupun askar yang menjaga keamanan Melaka pada ketika itu. Lepas tu ada Shah Bandar. Shah Bandar ni orang-orang yang sangat berkuasa. Orang-orang yang sangat digerungi di pelabuhan. Sebab dia menjaga pelabuhan. Dia lah menjaga sistem cukai. Dia lah yang menerima ataupun mengatur kemasukan kapal-kapal ke pelabuhan. Shah Bandar lah. Lepas tu ada Penghulu Bendahari. Penghulu Bendahari ni lebih kepada sudut protokol adat istiadat. Lepas tu ada Laksamana. Laksamana ni antara dilantik orang yang paling mahir tentang selok belok di laut dan peperangan. Laksamana. Antara Laksamananya Hang Tuah. Lepas tu ada Hang Jebat, Tun Hamzah, Laksamana Khoja Hassan. Lepas tu Laksamana Hang Nadim. Hang Tuah ni tak silap dia berkhidmat dengan beberapa orang Sultan Melaka. So dia punya umur panjang. Baik. Seterusnya, ini teknologi binaan Melaka. Baik. Tentang Istana Melaka sendiri, ini sekejap lagi kita pergi ke gambar dia lah. Istana Melaka ni diperbuat utama daripada kayu kayan serta ada material-material yang lain. So kalau kita tengok gambar ni, memang full kayu kayan, tapi dia punya kayu tu adalah spesifik kayu jati ke kayu yang kuat yang dapat menahan. Lepas tu bukan sekadar kayu-kayu, dia ada juga batu marmar, ada juga benda-benda lain yang diletak untuk menunjukkan pengukuhan kepada istana tersebut. Adalah dia punya atap-atap dia ni, ujung-ujung ada bidaan material-material yang lain. Lepas tu dia mempunyai ketinggian setinggi 7 tingkat. 7 tingkat kalau kita nak banding pada waktu tersebut, macam mana mereka boleh bina binaan setinggi 7 tingkat? Tak lain tak bukan atas faktor kepesatan teknologi ataupun kemajuan ilmu pertukangan yang mereka ada. Ini kayu ni macam mana boleh bina 7 tingkat macam ni kan? Kita 2-3 tingkat yang paling kuat pun. Itu sudut dia punya keistimewaan. Lepas tu besarnya ada 17 ruang. Lepas tu bahagian atasnya adalah kaca merah. Apabila kena matahari, dia seperti seolah-olah kelihatan bernyala-nyala seperti manikam. Dia punya kat atas ni. Dia ada letakkan bahan material yang mana bila terkena pancaran matahari, dia akan menyala, merelip lah orang pengalih panggil, merelip, bersinar. Lepas tu keindahan Istana Melaka tak dapat ditandingi dari istana kerajaan Melayu yang lain pada ketika itu. Jadi menurut penulisan, Istana Melaka ni pada ketika itu wujud lagi kerajaan-kerajaan, ada kerajaan Brunei, ada kerajaan Aceh, Islam Perlak dan sebagainya. Istana Melaka lah yang istananya paling cantik, paling hebat, paling menawan pada ketika itu. Orang ketua kerajaan lain tak boleh challenge Istana Melaka.
Nak kata hebatnya lah. Lepas tu, besok ada satu peristiwa yang mana bila istana ni terbakar pada Sultan Mansur Shah. So setelah itu, ia dapat dibina semula hanya dalam masa sebulan dan kondisinya lebih baik berbanding sebelumnya. So ada satu peristiwa terbakar istana ni. So Sultan Mansur Shah arahkan untuk bina dalam masa sebulan saja untuk siap istana yang lebih cantik daripada sebelumnya. Sebulan Subhanallah. Tak pastilah macam mana mereka dapat buat. Tapi nak kata menakjubkan lah gerak kerja ataupun tenaga buruh dalam Kesultanan Melaka ni. Ini dia punya gambaran ilustrasi Istana Melaka. Ini okey. Istana Melaka yang terletak atas bukit tau. Kalau antum pergi di Melaka pada ketika ini, bukit atas bukit ni ada apa? Ada gereja Saint Paul. Gereja yang atas bukit tu. Yang orang nak buat photoshoot pre-wedding orang-orang Kristian tu. Itu adalah tapak runtuhnya Istana Melaka yang sangat-sangat hebat pada ketika itu. Lepas tu, ini ilustrasi pada sudut jauh. So kalau ada pelabuhan-pelabuhan atau pelayar-pelayar yang mendarat di pelabuhan, berlabuh, mereka ni automatik dapat melihat Istana Melaka sebab atas faktor ketinggian dia. Dibina 7 tingkat. Nampak tu? Dia punya hebatnya, subhanallah. Cantik lah. Lepas tu, okey. Ni ada pula gambaran lagi. Sangat-sangat cantik. Ini gambaran dia. Baik. Lepas tu kalau antum perasan, ini ada bendera warna merah dan ada bulan sabit. Jadi apa dia punya simbol ni? Kalau nak tahu, seperti mana yang Ana sebut pada awal tadi, Melaka ini dia ada link dengan Kesultanan Osmaniyah. So bila dia tak ada link, tapi dia mendapat naungan daripada Sultan Osmaniyah pada ketika itu. So Melaka ni dia ambil simbolik tu. Dan kalau antum nak tahu juga, bendera inilah yang diguna pakai di Aceh pada ketika Kesultanan Aceh. Sebab apa? Sebab mereka ini ada link dengan Kesultanan Osmaniyah. Pada waktu itu Empire Osmaniyah ni adalah empire yang sangat-sangat kuat lah, sangat-sangat hebat yang mewakili umat Islam. So Melaka ni one of naungan daripada Sultan Osmaniyah. Baik. Ini pemandangan yang menakjubkan pada waktu malam. Subhanallah, cantik. Kalau ada sekarang ni, macam mana agak-agak perasaan orang-orang Melayu kita, anak-anak bangsa kita melihat. Ini dalaman Kota Melaka, dalaman Istana Melaka. Ini sebenarnya ada di muzium, tak silap saya. Baik. Okey. Lepas tu binaan batu dan marmar. Okey, dalam ayat-ayat yang ditulis oleh Tomé Pires dan Sumber Oriental, dia kata terdapat banyak rumah batu yang cantik. Ini nak kata bukan sekadar rumah-rumah ni didirikan dengan bahan asas kayu saja. Malah rumah batu pun dah ada. Kalau kita sekarang dipanggil banglo lah. Rumah batu yang cantik pada ketika itu pun dah ada di zaman Melaka. Rumah-rumah diperbuat daripada batu dan kapur. Masjid Kota Melaka juga diperbuat daripada bongkahan batu bata. Masjid Kota Melaka tu, Masjid Agung Melaka tu diperbuat daripada bongkahan batu bata. Lepas tu teknologi bidaan batuan ni bukanlah baru. Sebabnya beratus-ratus tahun sebelum Melaka, dia dah ada bedaan batu ni di Kota Kedah Tua di Sungai Batu. Lepas tu ada juga di Candi Borobudur. Candi Borobudur ni di Jawa lah. Lepas tu ada Candi Prambanan dan juga Kota Batu di Brunei. So nak katanya, binaan-binaan yang berasaskan kepada batu ni bukan baru wujud. Dah lama, beratus-ratus tahun sebelum Melaka lagi dah ada dah binaan-binaan yang berasaskan kepada batu bata. Lepas tu di Melaka juga ada rumah bergerak. Ini dalam salah satu riwayat, bukan riwayat hadis lah, riwayat sejarah dalam Sulanatus Latin. Mereka kata rumah kayu, ada sebuah rumah kayu yang dibina atas sebuah pelantar yang boleh bergerak. Dia ada 30 buah roda. Setiap roda berukuran sebesar sebuah bilik. Dibuat khas oleh Sultan Melaka untuk Sultan Pahang. Sebab anak perempuan Sultan Melaka kahwin dengan anak lelaki Sultan Pahang. Dan di luar rumah kayu ni dibina ataupun dihiasi panji-panji dan dalamnya dihiasi dengan sutera. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana antum boleh bayangkan tak? Satu roda tu sebesar dengan sebuah bilik. Dia ada 30 buah roda.
Nak kata besar mana rumah bergerak ni? Boleh kata besar ataupun kecil sedikit daripada Istana Melaka pada ketika itu. Nak kata hebatnya lah macam mana mereka boleh bina ni. Kalau kita tengok pun paling hebat pun kereta kuda yang mana adalah macam binaan. Itu pun tak adalah besar mana. Tapi ni satu roda berukuran sebesar sebuah bilik. Subhanallah. Lepas tu Melaka juga ada bangunan kalis api dan bawah tanah. Ini pun kita perlu ambil perhatian. Nak kata teknologi Melaka ni sangat-sangat maju. Melaka ni sampai ada gudang, iaitu stor penyimpanan yang dibina menggunakan bahan kalis api. Makna kata kalau terbakar sekali, kalau ada api yang wujud sekalipun, barang-barang dagangan yang disimpan tak akan terbakar. Sebab dia dinding disinen dengan batu kapur untuk jadi kalis api. Tu nak kata bijaknya Kesultanan Melaka ni. Sebab kalau kita fikir pun bila menjadi pusat kesultanan ataupun pusat pelabuhan antarabangsa, pasti akan berjuta-juta barang dagangan yang perlu disimpan. So nak tak nak perlu ada satu gudang yang menjamin keselamatan barang dagangan. Ini adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada kemajuan kepesatan Kota Melaka, sebab mereka ada teknologi ni. Sebab pedagang-pedagang ni pun mereka akan, bila mereka berdagang, melakukan perdagangan, mereka perlulah untuk fikir keselamatan, ketahanan barang yang mereka dagangkan. So bila adanya sistem bangunan kalis api dan bawah tanah ni, maka mereka tak perlu bimbang, tak perlu gusar, sebab mereka yakin dengan teknologi yang telah ditawarkan oleh Kesultanan Melaka. So lepas tu Albuquerque agak sedih kerana carangan untuk membakar kota tersebut tak boleh dilaksanakan. Niat sebab Albuquerque waktu nak menjarah Kota Melaka, mereka ni nak bakar ke semua. Tapi tak semua bangunan Kota Melaka ni dapat dibakar sebab adanya bangunan kalis api. Bangunan kalis api ni. Sebab tu mereka sedih lah. Mereka sedih tak boleh nak bakar. Sebab kalau kita nak tengok, mereka punya misi ni salah satu yang menyumbang kepada imperialisme oleh Portugis ni. Mereka sangat-sangat benci ke Islam, rentetan daripada peristiwa Perang Salib. Kan Perang Salib kan umat Islam menang di Jerusalem oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. So mereka ini kerajaan-kerajaan Kristian Eropah ni menyimpan dendam kesumat. Sampailah berlakunya imperialisme ni, dan mereka melakukannya atas faktor tersebut demi agama, ataupun kan dia ada 3G tu kan. Ada glory, ada gospel dan goal. Gospel tu, itu Kristian. Kristian punya objektif, hadaf matlamat untuk menyerang Melaka. Baik. Dan bangunan bawah tanah, dalam peristiwa ataupun seperti yang dicatatkan, bila mana Portugis ini menjarah Kota Melaka, mereka sebenarnya tak dapat mengambil ataupun tak dapat membawa pulang 100% harta dalam Kota Melaka. Sebab adanya bidaan-bidaan bawah tanah ni yang tak dapat untuk mereka akses masuk. Kalau tak silap dalam Istana Melaka sendiri, bila mereka bakar Istana Melaka, bawah tanah tu penuh dengan bilik-bilik khas yang menyimpan emas-emas Sultan Melaka. Dan walaupun mereka mengambil, tapi mereka tak dapat jumpa lagi banyak lagi harta yang tersimpan dan telah dibawa lari oleh kerabat ataupun askar-askar Sultan Melaka. Tu nak kata hebatnya Melaka lah. Dah kata ambil habis pun ada lagi emas yang mereka simpan. Kita tak tahu lah ada emas ke tak. Baik. Lepas tu ada pembinaan menara. Jadi pembinaan menara ni tak asing juga, sebab dalam kerajaan Sriwijaya mereka dah bina Candi Muara Tikus beratus tahun sebelum Melaka. Boleh search Google Candi Muara Tikus, ada bidaan macam menara condong lah macam tu, tapi menggunakan batu. Ada menara lah kita panggil. Lepas tu Ibnu Battutah, ni ahli pelayaran Islam, mencatatkan semasa pelayarannya Samudera Pasai ialah kota yang cantik dan besar, dikelilingi oleh tembok dan menara-menara kayu. Okey, Samudera Pasai ni adalah salah satu kerajaan yang wujudlah sezaman dengan Kesultanan Melaka, dan Ibnu Battutah tu catat sendiri bila mana dia pergi kepada Samudera Pasai, dia tengok kota yang cantik dan besar. Itu baru Samudera Pasai yang menjadi naungan ataupun anak kecil kepada Kota Melaka. Belum lagi Melaka. Jadi boleh bayang tak? Kalau kota Samudera Pasai pun dah cantik dan besar, Kota Melaka apatah lagi. Beribu-ribu kali lebih cantik.
Lepas tu menara pintu gerbang wujud di setiap part penjuru Melaka. So dalam Kota Melaka ni juga bila ada menara, dia ada menara pintu gerbang yang ada di part penjuru Melaka. Berfungsi untuk sebagai boleh juga sebagai rumah api, berfungsi juga untuk sebagai penanda kepada para pelayar dan sebagainya. Lepas tu gereja Saint Paul. Ini yang saya cakap sebentar tadi lah. Gereja Saint Paul ni dia bukan binaan Melaka ya. Dia binaan oleh Portugis. Jangan salah faham. Sebab waktu pemerintah Melaka agamanya adalah Islam. Agama yang dicunjung. Sebab itulah ada masjid Kota Besar Melaka, Masjid Agung Melaka. Gereja Saint Paul ni terletak atas Bukit Saint Paul. Dibina sebaik saja Portugis menawar Melaka. Dibina menggunakan batu-batu binaan Istana Melaka dan Masjid Besar Melaka. Ni nak kata punya jahatnya Portugis ni, punya durjananya mereka ini, mereka runtuhkan bangunan-bangunan Istana Melaka, runtuhkan Masjid Besar Melaka, dan daripada sisa runtuhan tersebut mereka bina gereja mereka, iaitu Saint Paul, gereja Saint Paul. Nampak tu? Dia punya anak tak naklah mati, tapi memang sedih lah kita dengar. Dan ada juga di riwayat yang mereka ni, tentera-tentera Portugis ni, mereka korek kubur-kubur ataupun mereka hancurkan kubur-kubur orang Islam, batu-batu nisan tu mereka buat untuk jadi Kota Melaka ataupun gereja Saint Paul pada ketika ini. Sebab tu lah bila anda baca sejarah Melaka ni, bila kita pergi ke Melaka, kita takkan rasa langsung nak ambil gambar dengan gereja-gereja ni. Sebab ia bukan binaan tinggalan kita. Ini binaan penjajah yang telah memusnahkan satu peradaban yang begitu bernilai. Tu nak kata sedih. Sedih bila anak bangsa kita ni bila kita pergi Melaka, syoknya bergambar dengan kota-kota binaan Portugis, syoknya. Tapi mereka tak tahu ni adalah sejarah betapa ramai askar Melaka yang mati mempertahankan Melaka, berapa ramai umat Islam dibunuh oleh askar Portugis dan sebagainya. Baik. So gereja Saint Paul ni terletak atas Bukit Saint Paul, iaitu di tapak Istana Melaka itu sendiri. Macam nak cakap tadi, Istana Melaka dibina atas Bukit Melaka. So itulah sejarahnya. Baik, ini adalah batu nisan Sultan Mansur Shah yang ditemui, kita nampak dia punya ukiran-ukiran tu. Pada waktu ni dikatakan ukiran-ukiran sebegini datangnya daripada Aceh ataupun daripada India. Datang ukiran-ukiran batu nisan ni. Sebab ada banyak lagi batu nisan lain yang berukuran seperti beginilah. Ada makam Syekh Malik Zahir. Syekh Malik ni antara ulama yang membawa Islam di Kepulauan Melayu. Makam dia macam ni juga. Hampir-hampir. So inilah batu nisan Sultan Mansur Shah. Dan macam mana batu nisan ini boleh ditemui? Of course lah, ianya dicabut ataupun dirosakkan oleh askar-askar Portugis. Tu nak kata mereka ni sangat-sangat jahat lah. Sultan Mansur Shah ni adalah sultan yang di zaman fasa kemuncak, fasa kemajuan Empayar Melaka. Sezaman dengan Sultan Turki Osmaniyah Muhammad Al-Fatih. Di waktu zaman Sultan Mansur Shah ni, dia menewaskan Siam sebanyak 2 kali melalui strategi Tun Perak. Ini kena baca kisah dah. Strategi yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat brilliant. Dia punya strategi. Dia tak bertempur pun. Dia ada dia punya strategi untuk menjatuhkan ataupun menewaskan Siam. Siam ni antara salah satu empire yang menggugat kerajaan Melaka. Dok banyak kali lah dok kata nak attack Melaka, nak tawan Melaka. Sebab Melaka ni tak nak tunduk kepada Siam. Waktu tu Siam ni ada wilayah Linggor di Kelantan, dia menguasai tu. Lepas tu bila Melaka menakluki Pahang ni dulu bawah kerajaan Siam juga. So Siam ni memang berbulu lah dengan kerajaan Melaka. Sebab tu dah dia melancarkan beberapa siri serangan ke atas Kota Melaka, dan semua siri serangan itu berjaya dipatahkan oleh Melaka. Nak kata hebatnya Melaka. Baik. So seterusnya adalah Kota Formosa. Maksudnya adalah kota yang termasyur. Terletak di kaki Bukit Saint Paul. Ada 4 pintu masuk ke kota ini. Menurut Abdullah Munshi, kekuatan kota ini amat hebat. Ada 8 menara kawalan. Lepas tu ada tebal tembok dia 4.5 meter.
Lepas tu sekeliling tembok kota ditempatkan 60 orang askar yang berjaga. Baik, kota ini, kota Formosa yang ni lah, yang orang nak ambil gambar selalu ni, yang didirikan di bawah kaki bukit Saint Paul, adalah tapak kepada Masjid Agung Melaka. Tapak masjid ni, kota Formosa ni adalah tapak masjid. Dan sama juga bahan-bahan binaannya daripada runtuhan Masjid Melaka dan runtuhan Istana Melaka. Subhanallah. Inilah yang kita nak banggakan. Ana tak bangga kan. Ana bila pergi ke Melaka sedih sebab kita punya tak ada tinggalan yang kita boleh banggakan. Tapi sebenarnya Kesultanan Melaka ni adalah satu kesultanan yang sangat-sangat hebat yang pernah mencipta sejarah. Ya, baik. Baik, itu saja untuk siri yang pertama untuk malam ni. Jadi apa dah? Pukul 9.54. Jadi alhamdulillah sebelum pukul 10. Jadi minggu depan kita akan masuk kita sambung siri yang kedua iaitu infrastruktur Kota Melaka. Ini adalah anak keterangan lebih lanjut tentang Melaka ini. Jadi sebelum kita berakhir, ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan? InsyaAllah kalau boleh anda jawab. Baik. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya, manikam tu apa? Manikam tu apa? Okay. Manikam ni dia ada dalam satu pepatah Melayu. Macam mana ayat ada? Bagai Jauhari tidak mengenal manikam. Macam itulah kan? Ana berlupa lah. Manikam ni dia macam alat ataupun bahan, material yang agak bercahaya. Cuba boleh search Google lah lepas ni. Permata. Macam tu. Manikam permata. Dia bahan yang bersinar. Ya. Ya. Terima kasih Pak An. Pak An ni classmate saya ni. Alhamdulillah bidang sejarah juga. Baik, ada soalan lain? Saudara, saya ada soalan. Baik. Adakah benar dakwaan yang orang kata tu selepas kejatuhan kerajaan Islam di Andalusia tu oleh Raja Aragon dengan Permaisuri Ratu Isabella tu, adakah selepas kejatuhan kerajaan Islam Andalusia tu menjadi faktor kepada penyebab kejatuhan Melaka juga? Adakah benar dakwaan tersebut? Baik, terima kasih. Soalan yang sangat menarik. Jadi kalau kita tengok bila kerajaan Andalusia ini yang berdiri kukuh, tapak yang berdiri kukuh hampir 700-800 tahun di Andalusia ataupun sekarang ini petanya di Sepanyol. Dia punya antara faktor kejatuhannya adalah daripada misi yang dibawa oleh Maharaja Kristian Eropah Rom pada ketika itu ataupun ada Pope yang bertanggungjawab yang duduk di bawah naungan yang menggerakkan misi untuk menewaskan umat Islam, menjatuhkan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi kalau kita dari sudut fakta ataupun dari sudut faktanya kita kena buka baliklah kitab-kitab tu, tapi dari sudut garis masanya boleh jadi dia rentetan daripada peristiwa tersebut. Cumanya dalam masyarakat ataupun kerajaan-kerajaan di Eropah, ada kerajaan Portugis, lepas tu ada kerajaan Sepanyol dan sebagainya. Mereka juga sebenarnya agak berseteru ataupun mereka agak berlawanan sesama sendiri. Sebab itulah kalau kita tengok juga dalam sejarah, mereka ini berlumba-lumba untuk menguasai kerajaan-kerajaan lain. Sebab Sepanyol dan juga Portugis tu sebenarnya agak panas juga, ada isu ataupun bertembung juga sesama mereka. Tapi dalam sudut ataupun dalam satu misi, iaitu misi keagamaan Kristian ini untuk menjatuhkan umat Islam, untuk menjatuhkan empayar-empayar Islam, mereka ini bersatu hati daripada kerajaan-kerajaan Kristian yang bertelagah ni. Tapi dalam misi yang satu ni, dalam misi Kristian ni, mereka bersatu hati. Jadi sebab itulah wujud gesaan-gesaan daripada maharaja ataupun orang-orang tertinggi di Eropah pada ketika itu, yang mana mereka ini penganut Kristian lah, Kristian Katolik dan sebagainya.
mereka menggerakkan gesaan untuk menjalankan misi tersebut. Dan misi ini diambil oleh daripada negeri-negeri Portugis, ada Spain dan sebagainya. Dan boleh jadi juga sebab itulah mereka lancarkan misi-misi ketenteraan, misi-misi penaklukan ke tamadun-tamadun Melayu, alam Melayu ni. Itu salah satunya lah. Tapi banyak lagi faktor-faktor yang lain. Mereka ini nak menguasai perdagangan rempah. So perdagangan rempah, kalau kita tengok pada ketika itu, Melaka ni adalah salah satu pengeluar rempah lah. Rempah ni sangat-sangat berharga sebab untuk tamadun-tamadun di Eropah, tamadun-tamadun di Barat, mereka ini ada musim sejuk. So rempah ni berfungsi sebagai alat untuk memanaskan badan selain daripada arak. Lepas tu di Turki juga ada musim sejuk. Waktu tu Turki ni Osmaniyah lah. So mereka ini salah satu alternatif untuk menggantikan arak dalam dalam memanaskan badan, rempah. Rempah juga digunakan dalam makanan untuk bagi tahan. Jadi makanan tu tahan lebih lama. Lepas tu rempah juga digunakan dalam perubatan. Ada klinik-klinik di Osmaniyah yang dijumpai menggunakan rempah yang datangnya daripada alam Melayu, khususnya di Kota Melaka. Jadi sebab itulah Portugis ataupun rentetan daripada kejatuhan Islam di Andalusia itu boleh membawa kepada misi-misi seterusnya dalam proses untuk menakluk atau menguasai laluan perdagangan di Asia, dan juga untuk menjunjung tinggilah misi mereka, iaitu mendaulatkan Kristian, agenda untuk mengkristiankan orang-orang di tempat lain. So di waktu zaman kejatuhan Melaka itu, mereka memang tangkap orang-orang Melaka dan paksalah untuk masuk Kristian, untuk murtad, agenda untuk murtadkan mereka jadi Kristian. Baik, itu sedikitlah yang saya boleh jawab, insyaAllah. Ada soalan lain tak? Ada soalan. Baik. Saya ada soalan. Apa pandangan saudara Adlin tentang ada seorang profesor yang melabelkan Tun Sri Lanang, iaitu penulis Sularatul Salatin, sebagai seorang petualang, iaitu tulisan-tulisan dia itu banyak menyeleweng daripada fakta yang sebenar. Bagaimana pandangan saudara Adlin? Baik. Dari sudut, sebenarnya saya pun ikut juga isu ni daripada Prof Muati Ahmad, seorang profesor di Universiti Putra Malaysia, UPM. Saya sebab friend Facebook dengan beliau, jadi sangat banyak. Beliau ni sangat meminati bidang sejarah, ada keris dan sebagainya. Dan tapi nak tunjuk, ada juga dalam slide selepas ni, siri yang akan datang akan saya bicarakan tentang kapal Melayu lah. Kapal Melayu. Sebab UPM pun ada juga misi-misi untuk jalankan binaan kapal-kapal Melayu balik. Dalam sudut isu ni, Tun Sri Lanang dikatakan memang ada menulis berpaksikan kepada arahan-arahan daripada pihak Portugis. Tapi saya sebenarnya tak berapa mahir ataupun tak berapa mengikuti perkembangan tentang benda ni. Cuma nak kata apa yang Tun Sri Lanang tulis itu menjadi satu rujukan utama pada ketika ini sebagai sumber prima dalam kita memahami asas sejarah perkembangan tamadun Melayu yang bermula dengan Melaka ini. Jadi dalam Sularatul Salatin itu bukan sekadar tentang Melaka saja. Banyak lagi kerajaan-kerajaan lain yang diceritakan dalam manuskrip tersebut. Cuma dari sudut konteks isinya, dari sudut tekstualnya, sama ada dikatakan betul ke Tun Sri Lanang ini mengikut petunjuk Portugis, maka saya katakan wallahu alam. Tapi jika benar sekalipun, ianya tetap menjadi sumber prima yang sampai hari ini dirujuk oleh para sejarawan untuk menentukan penemuan-penemuan baru tentang keagungan ataupun kehebatan empayar di Nusantara ini. Jadi itu yang saya boleh jawab lah setakat ni. Kalau itu nak bincang lebih lanjut, kena rujuk sebab banyak juga berlaku pertelagaan antara profesor ni. Kita pun pelajar-pelajar yang rendah ni, cuma kita
tengok sajalah, memahami. Cuma kita kena buat kajian yang lebih mendalam lah tentang tu. Betul ke tidak, kena buat pembacaan yang lebih lanjut lah insyaAllah. Baik, soalan lain, saya buka mungkin satu soalan lagi sebelum kita tamatkan siri yang pertama. Tak ada baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton ataupun menyaksikan program pada malam ini. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan sebab program ni kita akan berlangsung selama 3 minggu berturut-turut. Setiap hari Sabtu 9 malam. Macam TV3 pula. Program tu bermula hari ini, minggu depan hari Sabtu, minggu depan juga hari Sabtu dan habis program. Jadi insyaAllah setakat itu saja untuk malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surat al-As. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Sama-sama. Thank you bang. Terima kasih sayang. Yes. Terima kasih bang. Mbak Lu, Sama-sama. selamat malam. Nak makan-makan kan? Nak makan aja. Kita ambil ayam makan depan ni. Mbak Lu, Nasilin. Baik.